Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 2, kelas DAS 1B akan membentangkan faktor masyarakat dan demografi mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Apa itu maksud masyarakat? Masyarakat merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan kelompok sebilangan manusia yang tinggal bersama-sama dan saling berinteraksi sesama mereka. Boleh juga dikatakan masyarakat itu merupakan jaringan perhubungan antara pelbagai individu. Dari segi pelaksanaan, ia bermaksud sesuatu yang dibuat atau tidak dibuat oleh kumpulan orang itu. Ia merupakan subjek utama dalam pengkajian sains sosial. Yang kedua, oleh kerana sesebuah masyarakat yang inginkan kestabilan memerlukan ahli-ahli yang sanggup menolong antara satu sama lain, maka ia perlu kepada nilai-nilai murni seperti kerakyatan, hak dan etika. Ini merupakan perkara asas untuk mencapai keadilan. Okey, apakah ciri-ciri masyarakat? Masyarakat ni dia berkelompok, berbudaya, mengalami perubahan, berinteraksi, mempunyai kepimpinan dan mempunyai aturan sosialnya seperti susul lapis, status, kelas dan kasta. Bagi definisi demografi, demografi merupakan istilah yang berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani iaitu demos yang bererti rakyat dan penduduk dan grafin yang bererti menggambar atau menulis. Oleh itu, demografi dapat diertikan sebagai tulisan atau gambaran tentang penduduk. Yang ketiga, kajian tentang ciri-ciri perkembangan penduduk dari segi saiz kepadatan, taburan, kelahiran dan kematian. Saya ingin menerangkan cabaran-cabaran yang ada terhadap masyarakat untuk pembinaan etika dan peradaban di Malaysia ini. Saya ingin menguraikan 5 cabaran yang ada, iaitu cabaran daripada aspek ekonomi, sosial, psikologi, globalisasi, sains dan teknologi. Okey, yang pertama, cabaran daripada aspek ekonomi. Saya ingin menguraikan sedikit berkaitan cabaran ekonomi juga memberi impak kepada etika dan peradaban manusia. Dalam perspektif Maslow, pemikiran etika tinggi berlaku bila seseorang individu itu bebas pada kepentingan-kepentingan peribadi dan pihak lain. Tindakan dan keputusan etika yang dibuat adalah atas kesedaran diri yang tinggi. Jika dilihat dari perspektif kedua-dua tokoh barat ini, etika dan peradaban berkadar terus dengan ekonomi, iaitu apabila individu telah dapat memenuhi keperluan dan kehendaknya, contohnya asas keselamatan ekstrim diri, maka barulah ia mencapai tahap kesempurnaan diri. Namun ia berbeza dalam perspektif Islam, menyatakan bahawa akhlak, iaitu etika, adalah bersifat kerohanian yang diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku yang baik kerana kesedaran terhadap Allah. Bagaimanapun, cabaran etika dan peradaban kepada masyarakat pada hari ini adalah berkaitan dengan keperluan memenuhi keperluan dan kehendak yang mahu dipenuhi. Antara cabaran ekonomi yang sedang dan akan terus dihadapi oleh pembangunan etika dan peradaban adalah mengurangkan jurang antara kaya dan miskin yang semakin melebar, mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat dan generasi muda, pendatang asing dan sektor pekerjaan 3D, keseimbangan ekonomi bandar, luar bandar dan wilayah, pemberdayaan ekonomi bumi putera dan kaum-kaum lain, meningkatkan ekonomi pengetahuan, peningkatan kepada kualiti dan kemampuan hidup, ekonomi pertanian, krisis makanan dan keselamatan. Seterusnya iaitu cabaran sosial. Apabila membincangkan aspek etika dan peradaban dalam konteks pembangunan sosial, aspek agama tidak boleh dikesampingkan. Dalam perspektif perkembangan tamadun, manusia yang mempunyai kepercayaan beragama mempunyai sumbangan yang besar terhadap tamadun manusia. Ajaran dan nilai-nilai Islam boleh diringkaskan kepada prinsip umum yang mengamalkan segala kebaikan dan mencegah daripada melakukan kejahatan. Konsep-konsep umum yang lahir daripada budaya masyarakat Melayu telah disesuaikan dengan amal kebaikan dalam ajaran Islam. Pada masa kini, kehidupan masyarakat masih berpegang kuat kepada nilai-nilai yang sejagat merangkumi pelbagai aspek kehidupan, termasuklah hidup berdisiplin, rajin bekerja, semangat kejeranan, menjaga kebersihan, memupuk budaya, ilmu literasi, pendidikan, penulisan dan rajin membaca, mengembalikan maruah bangsa, berdikari, kepimpinan melalui teladan, bersih, cekap dan amanah.
Antara cabaran sosial yang dihadapi oleh pembangunan etika dan peradaban adalah isu-isu berkaitan integriti di pelbagai sektor awam dan swasta. Seterusnya, pengukuhan perpaduan antara etnik dan integrasi nasional. Yang ketiga ialah bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan pemersatu rakyat. Yang keempat, penyebaran budaya barat semakin berleluasa. Yang kelima, masalah sosial iaitu pada masa sekarang pelbagai isu jenayah dan juvana yang boleh kita lihat. Seterusnya, kurang penghayatan agama. Dan akhir sekali, toleransi dan dialog antara agama semakin berkurangan. Saya akan menerangkan faktor demografi kepada masyarakat. Yang pertama, sistem kepercayaan dan agama. Malaysia terdiri daripada rakyat pelbagai kaum yang mempunyai agama dan kepercayaan masing-masing. Salah faham boleh berlaku apabila pelbagai aspek sehingga akhirnya penghinaan terhadap agama lain terjadi. Ini menunjukkan mereka tidak saling menghormati. Setiap individu perlu menerapkan etika dalam diri masing-masing supaya dapat menghormati orang lain. Faktor kedua ialah bahasa serumpun. Kemunculan bahasa serumpun dan sistem tulisan merupakan peringkat awal dalam komunikasi. Bahasa serumpun juga melahirkan masyarakat yang mampu berinteraksi antara satu sama lain dengan perkataan sesuai dan mudah difahami. Bahasa Melayu dijadikan bahasa perantara kepada kaum. Faktor yang terakhir iaitu kewujudan sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral. Undang-undang sangat penting untuk memastikan rakyat hidup aman dan damai. Undang-undang ini juga membentuk akhlak seseorang dan menjadikannya individu yang bertamadun dan berperilaku baik. Undang-undang ini menghalang seseorang bertindak di luar kawalan, contohnya merompak dan membunuh. Seterusnya, saya akan menerangkan kesan demografi kepada masyarakat. Yang pertama, masyarakat menjadi lebih bertamadun. Tamadun berasal daripada bahasa Arab iaitu mudun, madain dan madana yang bermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar. Ciri-ciri masyarakat yang bertamadun ialah bentuk agama yang tinggi, negara yang tersusun rapi, sistem undang-undang, kehidupan bandar, bahasa dan sistem tulisan yang maju dan bentuk-bentuk kesenian dan seni bina yang unik. Kesan yang kedua ialah membawa pendekatan ke arah keharmonian dan kedamaian. Usaha mengekalkan keharmonian negara yang memiliki masyarakat berbilang kaum dilihat bukan satu perkara mudah dan boleh dipandang rendah. Semua lapisan masyarakat tidak kira di peringkat pemimpin negara mahupun anak kecil perlu memainkan peranan masing-masing dalam menjaga keharmonian yang telah kita kecapi selama ini. Generasi muda mesti dimaklumkan dengan kepentingan perpaduan sosial dan perdamaian kerana mereka adalah tonggak utama kejayaan dan pembangunan negara. Oleh sebab pelajar adalah pemimpin masa depan negara, penting untuk mereka menjalinkan hubungan lebih rapat walaupun terdapat perbezaan dalam bangsa, budaya dan agama. Kesan demografi yang terakhir ialah hubungan masyarakat yang penuh hormat. Istilah hormat membawa maksud pandangan yang tinggi terhadap seseorang dengan memberikan layanan yang penuh sopan dan berhemah kepadanya. Hormat menghormati dalam kalangan masyarakat perlu dipupuk agar ia sentiasa segar dan terus diamalkan. Jika hilang rasa hormat, tidak mustahil negara kita akan menjadi kacau bilau dengan pergaduhan di sana sini. Oleh itu, bagi mengelakkan suasana seperti ini berlaku, sikap menghormati sesama kita harus diterapkan dalam kehidupan seharian. Kita perlu mengubah mentaliti masyarakat seperti ini. Hal ini kerana sikap hormat menghormati melibatkan semua pihak dan bukannya sekadar golongan muda kepada tua. Malah golongan tua juga harus untuk menghormati golongan muda. Keadaan ini mampu untuk menimbulkan rasa harmoni dalam kalangan masyarakat. Itu sahaja daripada saya. Apa yang kita dapat daripada pembelajaran pada hari ini? Yang pertama, populasi masyarakat yang terdahulu mengajar pelbagai adat resam untuk diamalkan oleh masyarakat sekarang. Yang kedua, perpaduan kaum juga secara tidak langsung mampu mengukuhkan ekonomi negara. Yang ketiga ialah perpaduan kaum dalam
Dalam kalangan masyarakat, Malaysia juga mampu meningkatkan imej negara di mata dunia.